Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hanis Syazwina binti Cik Syamon daripada Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Tambang, Daerah Segamat, Johor. Saya merupakan peserta inovasi bagi kategori individu sekolah rendah. Jadi, insya-Allah pada hari ini saya akan membentangkan inovasi PDP guru yang telah saya hasilkan. Inovasi yang telah saya hasilkan bertajuk Let's Travel, yang mana ia menekankan bidang adab tahun 5 iaitu adab menaiki kenderaan. Let's Travel merupakan satu perisian digital menggunakan persembahan PowerPoint yang mengandungi satu set soalan untuk mengukur tahap penguasaan murid. Inovasi ini juga menerapkan unsur permainan ular dan tangga dengan menggunakan tema pelancongan sebagai medium untuk menarik minat murid. Antara masalah yang saya perolehi ketika proses PDP berlangsung adalah murid tidak menunjukkan minat untuk belajar. Mereka lebih gemar bermain berbanding belajar. Kedua, mereka tidak mempunyai keberanian untuk menjawab soalan apabila berlaku sesi soal jawab secara lisan. Sasaran utama inovasi Let's Travel ini semestinya adalah untuk murid tahun 5 dan ia juga boleh dijadikan ulang kaji kepada murid-murid tahun 6. Antara objektif utama penghasilan inovasi Let's Travel ini, yang pertamanya adalah untuk mengukuhkan pengetahuan murid mengenai adab menaiki kenderaan setelah mereka mempelajarinya. Yang kedua adalah untuk menilai serta mentaksir tahap penguasaan murid dari segi pengetahuan, kemahiran dan nilai. Dan yang ketiga adalah untuk merangsang minat murid dan meningkatkan motivasi mereka untuk belajar menggunakan kaedah fun learning. Jadi di sini saya akan menerangkan bagaimana penggunaan inovasi Let's Travel ini. Okey, ini adalah paparan utamanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh menekan butang start di sini. Dan kita akan pergi kepada slide manual pengguna yang mana di sini ia akan menunjukkan simbol-simbol ataupun ikon-ikon dan fungsi setiap ikon tersebut. Contohnya, kalau gambar anak panah ni menunjukkan paparan seterusnya ataupun next. Kalau gambar rumah ni menunjukkan home. Kalau gambar ikon kapal terbang ni menunjukkan menggerakkan buah. Kalau spin adalah untuk macam dadu lah untuk mendapatkan bilangan langkah mereka untuk bergerak. Jadi tekan butang seterusnya dan ini adalah papan catur, papan untuk permainan ular dan tangga lah yang menggunakan tema pelancongan. Jadi di sini adalah mula. Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan murid-murid boleh tekan butang spin ni. Tekan sekali dan dia akan berpusing. Jadi tekan kali kedua, okey, dan dia akan berhenti di situ. Okey, jadi untuk bergerakkan langkahnya, okey, nampak ikon kapal terbang ni, tekan. Okey, contohnya nombor 2. Terus tekan nombor 2. Okey, apakah contoh kenderaan di udara? Okey, di sini mereka akan tengoklah gambar, baca soalan dan mereka akan jawab berdasarkan soalan tersebut. Jadi di sini, okey, tekan. Mereka akan terus dapatlah sama ada jawapan mereka betul ataupun tidak. Okay? Lepas kembali balik ke paparan catur ni, paparan utama ni, okay, jadi tekan spin. Nanti. Okay, 2. Jadi apabila dapat nombor 2, okay, tekan 2 kali. 1, 2. Okay, jadi tekan nombor 4. Siapakah yang perlu mengamalkan adab kenderaan? Okay, jadi sini mereka akan pilihlah contohnya. Jadi begitulah mereka akan bermain. Contohnya 3. Tekan spin. Okey, lepas tu baru gerakkan. Okey, 7 contohnya. Okay, jadi tekan. Okey, apakah tindakan situasi anda? Seorang wanita mengandung berdiri kerana tiada tempat duduk. Jadi apakah tindakan murid-murid tersebutlah? Yang pertama, sama ada dia akan
tidak menghiraukannya, menawarkan tempat duduk anda ataupun memarahi wanita tersebut. Jadi, mereka akan pilihlah jawapan ni. Dia tekan balik spin, berhenti. Okey, 2. 1. Tekan nombor 9. Okey, apakah situasi tersebut beradab? Menyanyikan lagu dengan kuat. Okey, beradab ke tidak? Contohnya, mereka buat beradab. Terus akan keluar salah. Okay, jadi apabila mereka jawab betul, okay, barulah kembali ke paparan ini. Tekan balik spin. Okay, 3. Tekan nombor 12. Okay, apakah tindakan anda sekiranya kemalangan kereta berlaku di hadapan anda? Okay, meninggalkan kawasan kemalangan, mengambil gambar, menelefon pihak hospital. Okay, jadi mereka akan pilihlah berdasarkan situasi. Okey, soalan-soalan yang diberikan secara berperingkat. Maksudnya daripada aras yang senang kepada aras yang sukar mengikut taksonomi Bloom lah. Jadi mereka akan daripada senang ke susah. Jadi mereka akan tengoklah ikut tahap mana tahap penguasaan mereka. Sama ada di tahap 4, tahap 5, 6 dan sebagainya. Jadi mereka akan terus bermain lah. Terus bermain, jawab soalan sampailah ke butang tamat. Okey, tamat. Tahniah. Anda telah berjaya mengundi diri dengan mengamalkan adab kenderaan. Jadi sama ada mereka nak main balik, tekan butang home. Dia akan bermula balik lah. Okay, jadi di sini saya akan tunjuklah bagaimana cara saya menjalankan inovasi tersebut kepada murid saya. Jadi ini adalah contohnya. Kalau yang ni manual pengguna dia. Kalau gambar macam ni kita nak tekan next. Kalau yang ni nak kembali kepada home. Kalau yang ni nak gerakkan buah tadi. Kalau yang ni kena ulang balik. Yang ni spin. Spin ni kena pusing. Kita tekan ni. Okey, lepas tu tekan spin. Itu tekan 2 kali. Tekan sini juga. Okey, nombor berapa? 3. Okey, tekan 1. Tekan lagi. Tekan nombor 2. Satu lagi. Okey, tekan nombor 3. Ni. Okey, baca. Apakah doa menaiki kenderaan? Okey, tekan spin balik. Tekan soalan. Yang sering menyampaikan adab menaiki kenderaan. Okey, tekan soalan. Apakah tindakan seorang wanita menandung berdiri kerana tiada tempat duduk? Apa tindakan kita? Melewatkan tempat duduk anda. Memarahi wanita tersebut. Okay, jadi di sini sebelum mereka mula menjawab soalan ataupun mula bermain, saya akan terangkan terlebih dahulu bagaimana cara menggunakan ataupun fungsi setiap ikon ataupun simbol yang terdapat dalam permainan tersebut. Antara sebab utama kenapa saya memilih perisian PowerPoint adalah pertamanya kerana saya yakin majoriti guru-guru sudah terbiasa menggunakan perisian PowerPoint. Jadi apabila menggunakan inovasi ini, mereka tidak akan mengalami sebarang kesukaran lah. Kalau ada pun mungkin sedikit lah, tapi saya percaya majoritinya tidak mempunyai kesukaran. Okay, yang keduanya sebab utama, sebab lain adalah kerana PowerPoint ni tidak memerlukan kepada rangkaian internet. Jadi jika kawasan sekolah ataupun kawasan tersebut tidak mempunyai rangkaian internet yang baik, mereka tetap masih boleh menggunakan inovasi ini. Jadi guru-guru dapat menggunakan inovasi ini pada bila-bila masa tanpa khawatir terhadap rangkaian internet. Jadi tiadalah alasan kenapa guru tidak boleh melaksanakan PDP terkini kepada murid. Jadi ini adalah contoh-contoh gambar ketika saya menjalankan inovasi terhadap murid saya ketika proses PDP berlangsung. Jadi dia sangat berminat dan sangat
sukalah untuk belajar menggunakan kaedah ini. Saya juga dapat mentaksir ataupun mudahlah bagi saya untuk mengukur tahap kemampuan murid sebab soalan ini menggunakan konsep taksonomi Bloom daripada mengingat, memahami dan kepada menciptalah. Jadi mudahlah untuk saya tahu tahap penguasaan murid. Jadi saya rasa itu sahaja pembentangan inovasi saya. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk mendengar pembentangan saya. Diharapkan inovasi ini dapat memberi manfaat kepada guru-guru dan murid-murid. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.